soal wang, benarkah kuasa membeli semakin kurang? Dan tentunya kita dengar pendapat yang berbeza dari setiap seorang, dan dengan saya hari ini bersama dengan seseorang yang lebih arif, lebih pakar untuk berbincang dengan kita, iaitu Dr. Adam Zubir, iaitu penganalisis ekonomi. Selamat datang. Terima kasih Dayah di atas jemputan. Ya, dan tadi tengok video tu sama-sama tersenyum juga ya, cuba memahami dan juga menghadaplah kiranya apa yang dikatakan oleh mereka di luar sana. Baik, bercerita tentang soal wang, benarkah kuasa membeli telah berkurang? Dan kalau kita tengok tadi tu mungkin dalam 4-5 orang dan mereka semua kata ya. Dulu mungkin bawa keluar RM50 boleh beli macam-macam. Sekarang harus bawa keluar RM200. Jadi kita nak tahu juga secara asasnya faktor kenapa agaknya mereka merasakan begitu. Okey, faktornya kalau kita lihat semua orang mesti dah tahu apa yang sedang berlaku atau apa yang telah berlaku di Malaysia dan di seluruh dunia pada tahun 2019-2020. Okey, 2020 iaitu wabak pandemik COVID-19 yang melanda bukan saja di Malaysia tapi seluruh dunia. Dan disebabkan oleh itu, apa yang terjadi, bisnes tutup dan orang tak boleh nak keluar, nak bekerja macam biasa. Dan berlakunya ketidakseimbangan dari segi pengeluaran dan demand lah daripada orang ramai. So kita masih lagi hidup, kan? Kita masih lagi nak membeli makanan, barang-barang dan sebagainya, tetapi banyak bisnes tutup, mereka tak boleh nak mengeluarkan barang-barang tersebut dan disebabkan itu berlaku ketidakseimbangan daripada supply dan demand. Supply tidak ada, tapi orang masih nak membeli dan itu yang menyebabkan harga makin lama makin naik lah, kan? Disebabkan itu. Dan benda ni berterusan kan 2020, 2021. Ya, sekarang ni ekonomi dah buka, kita dah tak perlu pakai mask. Dulu saya ingat lagi masa saya dijemput oleh MHI kena pakai mask lah kan, dan penghadam muka dan sebagainya. Tetapi it takes time sebab banyak sangat benda yang dah berlaku pada tahun 2020, 2021 dan 2022 mengakibatkan sekarang ni pun macam Bank Dunia, terutamanya Bank Malaysia pun cuba nak mengawal kenaikan harga barang ini ataupun kita panggil inflasi dengan menaikkan kadar faedah secara berkala. Dan benda ni membuatkan kadang-kadang kita lagilah untuk pengguna macam kita macam biasa nak bayar sekarang ni, nak bayar hutang rumah, hutang rumah, hutang kereta, kredit kad, personal loan dan sebagainya pun meningkat sekali. Jadi ya, itu yang menyebabkan saya rasalah ramai daripada masyarakat kita sekarang ni bila nak membeli, fikir bukan 2-3 kali, malah 4-5-6 kali. Betul, mungkin. Kan? Kadang-kadang bukan sekadar untuk kita nak spend. Betul. Sebenarnya, tapi orang kata, oh kita haruslah menyimpan. Contohnya, menyimpan. Dan kebanyakan dia kata, bukan nak menyimpan pun kadang-kadang tiada udaya, tiada upaya dan daya kiranya untuk mereka menyimpan. Dan mungkin tadi katanya doktor, ini bukan kesan terhadap Malaysia saja, tapi ekonomi dunia secara menyeluruh. Kalau kita baca berita-berita pun kan, dan OPR semakin naik. Betul. Dan semua harga barang semakin naik. Jadi apakah kesannya jangka masa pendek sekarang dan juga jangka masa panjang bagi doktor? So, jangka masa pendek seperti apa yang kita nampak daripada ramai orang-orang di luar sana bila interview, semua orang cakap, yes, kuasa membeli semakin berkurangan. Itu jangka masa pendek sebab harga barang makin tinggi. Saya pun, kalau saya lihat balik pada tahun 2018-2019, sebelum pandemik COVID-19, ketika itu saya kalau pergi membeli belah, memang saya pergilah dengan isteri saya kan. So, saya tahu dalam RM50 ke RM100 itu kita dapat berapa banyak barang. Okay? Dah tahu anggaran. Nampaklah troli itu bolehlah separuh penuh. Separuh penuh. Tapi baru-baru ini saya dengan tim saya buat macam eksperimen. Okay, kami pergi ke satu supermarket dan kami buat eksperimen. Okey, RM50 boleh beli apa? Okey. Dan terkejut bila saya tengok 5 barang saja. 5 barang dan ini barang-barang keperluan. Bukan barang kehendak, bukan barang kemahuan, barang keperluan yang memang setiap bulan kita kena beli. Itu saja dah RM50 dapat 5-6 barang maksimum. So ini bermaksud sebenarnya harga barang ni memang semakin meningkat. Dan barang-barang keperluan seperti Maggi, seperti telur, seperti beras, seperti sardin, tepung dan sebagainya. Semua ni naik. Itu jangka masa pendek. Iaitu kita terasa macam makin lama duit nak simpan ni sukar. Jangka masa panjang, kalau benda ni tak dikawal, maka harga barang semakin lama semakin meningkat. Kalau kerajaan kita tak buat apa-apa, memang akan kenaikan harga barang ni akan meningkat setiap tahun. Dan
tetapi masalahnya apa pula yang terjadi dengan gaji? Gaji pekerja ataupun pekerja swasta. Adakah kenaikan gaji itu seiring dengan kenaikan harga barang? Dan ini yang merisaukanlah kalau tidak dibendung bermula daripada sekarang. Betul, itu yang dikatakan kos sara hidup lah. Kos sara hidup dan berapa yang mungkin kita dapat setiap bulan, adakah mencukupi? Betul. Itu yang ditakuti kalau berterusan. Dan mungkin juga untuk mereka di luar sana yang masih aktif dalam pelaburan, adakah mungkin juga mereka di luar kurang kuasa membeli ni disebabkan mereka fikir, oh tak boleh, kita kena banyak melabur ni untuk masa hadapan. Mungkin juga ada mereka yang sebegitu kan, mungkin ilmu tentang ataupun kesedaran tentang kita harus menyimpan atau melabur lebih tinggi daripada nafsu ataupun keinginan untuk membeli. Mungkin juga, terutamanya bagi mereka yang mungkin follow saya di social media, saya memang menasihati ramai daripada masyarakat kita untuk menyimpan, untuk melabur duit. Tetapi hakikatnya kalau Dayah tanya kepada saya, sebenarnya peratusan mereka yang menyimpan ataupun melabur itu taklah begitu banyak kalau kita nak tengok secara menyeluruh. Sebab ramai lagi masyarakat kita yang tak ada kesedaran untuk menyimpan duit ataupun melabur. Tetapi benda ni masih lagi terjadi. Kenapa kuasa membeli menurun? Sebab terutamanya baru-baru ini kalau kita tengok bazar Ramadan kan tahun ini berbeza dengan bazar Ramadan tahun lepas. Betul. Tahun lepas kan kalau penjual nak menjual tu memang senang. Betul. Kan, tetapi sekarang ni walaupun mereka tak membuat makanan yang begitu banyak pun susah nak habis Dan makanan. saya rasa lebih itulah doktor, sebenarnya bila orang kata harga makanan mahal, baik masak di rumah. Itu Betul. yang terjadi tahun inilah kalau dibandingkan tahun-tahun lepas. Ini hakikatnya. Dan kenapa harga barang mahal? Kenapa penjual-penjual terpaksa menjual pada harga yang mahal? Sebab kos untuk membuat makanan tersebut pun berasnya, kicapnya, garamnya, gulanya pun meningkat. So itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau nak tanya saya, adakah disebabkan ramai orang menyimpan ataupun melabur, peratusannya itu sedikit. Saya rasa lebih kepada kos ataupun harga barang itu naik yang mengakibatkan bila masyarakat kita nak membeli, mereka mungkin berfikir 4, 5, 6 kali ataupun tidak ada kemampuan pun nak membeli pada asalnya. So mereka hanya lihat, tak apalah, kita tak beli. Ataupun kita masak kat rumah saja. Kita ikat perut sedikit contohnya kan. Dan kalau diikutkan untuk peniaga-peniaga, kita pun tahu selepas pandemik, ramai yang cuba untuk bina kehidupan balik, bina perniagaan semula. Tapi tentunya doktor memang sangat mencabar. Jadi kesan pula kepada peniaga. Mungkin bila demand kurang kan, bila permintaan tu kurang, tapi mereka tetap mahu menjual. Jadi harga juga tidak boleh diturunkan. Betul. Jadi bagaimana agaknya kesan kepada peniaga akibat soal ini? Ini yang saya... so kita cakap dua pihak, betul? Daripada pembeli ada kuasa untuk memilih. Tapi penjual misalnya, sebab penjual itu adalah cara untuk mereka meneruskan ataupun menyara kehidupan mereka. So caranya memang kita kena jadi kreatif. Terutamanya zaman sekarang ini, saya kira zaman sekarang zaman digital transformasi, semuanya online. Kalau kita tengok ramai orang-orang yang menggunakan platform-platform online ini untuk menjual produk-produk mereka. Kenapa benda ni penting kepada penjual ataupun peniaga di luar sana adalah disebabkan anda tak limitkan pembeli yang membeli barang-barang anda di kawasan anda sahaja, tetapi anda buka kepada orang-orang mungkin yang berada di jauh daripada tempat tinggal anda. So kalau kita ada akses kepada online misalnya, kita boleh jual kepada pembeli-pembeli yang tinggal di kawasan kita, di kawasan bandar ataupun di negeri tempat kita jual, ataupun mereka yang berada di luar sekalipun. Macam saya sekarang ni pun, saya run my own business. Saya memang menggunakan platform online. Platform online untuk memberi pendedahan ataupun untuk reach out kepada kita punya pembeli, customer kita. Dan saya ada ramai daripada klien-klien saya yang berada di Sabah Sarawak misalnya, ataupun di Brunei, di Singapura, di Thailand. So disebabkan online itu digital, sendiri. Digital itu sendiri. So kita tak limitkan
kawasan ataupun pembeli kita di kawasan kita sendiri. So kita sebagai peniaga kita kena bijak. Kita kena pandai macam mana nak menggunakan apa yang ada zaman sekarang ini untuk menjual produk-produk kita. Dan saya rasa doktor satu lagi bila lihat peniaga-peniaga terutamanya sekarang yang saya tengok di TikTok contohnya. TikTok adalah salah satu saluran saya rasa ramai orang berniaga dan bukan di kedai tetapi berniaga dari rumah pun boleh sebenarnya. Dan saya rasa mereka memberi nilai tambahan. Contohnya kalau orang tak dapat membeli dengan harga yang mereka mahu, tapi mereka tambah contohnya beri hadiah percuma lah, loyalty program dan sebagainya. Itu untuk mereka yang berniaga. Ya, mungkin mereka harus berfikir di luar kotak untuk menjadi lebih kreatif. Jadi bagaimana untuk kita ataupun kebanyakan orang yang kiranya bekerja, tidak kisahlah sama ada kerja kerajaan ataupun di swasta, bagaimana agaknya untuk kita sama-sama mengharungi waktu-waktu di mana sukar untuk membuat pembelian dengan tenang maksudnya. Ya, walaupun saya faham kalau kemahuan tu satu perkara, kehendaklah kiranya. Tetapi untuk barang-barang asas, apa agak yang kita boleh lakukan supaya kita boleh membeli, harus wajib membeli sebenarnya, tetapi dalam keadaan yang tidaklah begitu mencengkam. Mungkin doktor ada nasihat atau tips. Ni soalan cepu mas ni. Cepu mas sangat. Kalau saya nak bagi in terms of tips memang banyaklah. Tapi kalau saya nak pendekkan, yang pertama kita kena tahu apa itu keperluan dan apa itu kemahuan. Benda ni saya rasa saya dah berulang-ulang kali sebut, iaitu kita beli apa yang kita perlu, kita tangguhkan apa yang kita mahu. Contohnya kalau kita nak beli beras misalnya. So beras mungkin kita sebelum ini dah biasa. Sebelum pandemik mungkin kita biasa makan basmati misalnya. Itu mahu ataupun perlu ketika itu. Tapi sekarang ini mungkin kita kena ubah. Sebab harga beras pun naik. So disebabkan itu mungkin kita akan tukar kepada beras biasa misalnya. So kita kena tahu bila kita nak beli sesuatu barang itu, apakah keperluan, apakah itu kemahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangkan pembaziran. Saya tak tahu, walaupun sekarang ini kita tahu kuasa membeli sangat berkurangan, tetapi saya pergi shopping mall baru-baru ini. Saya makan di satu kedai, dan saya nampak orang masih lagi membazir. Bila mereka beli makanan, mereka beli nasi tak habis, makan separuh je. Beli lauk tak habis. Bagi saya benda ini, kalau mereka tak maksudnya mereka ni di luar sana membazir, apakah maksudnya bila mereka berada di rumah pun berlakunya pembaziran. Maksudnya bila mereka beli sesuatu barang itu mereka tak fikir, mereka hanya gunakan. Dan lepas tu mereka akan komplain, harga barang naik. Sebabkan pembaziran itulah yang mengakibatkan kita dah tak boleh nak hidup cara dulu, cara sebelum pandemik COVID-19. So sekarang ni memang satu benda yang saya amalkan dekat dalam ahli keluarga saya, bini saya dan anak-anak saya, memang saya pastikan mereka tak membazir. Elakkan pembaziran. Itu cara yang paling mudah lah. Dan yang ketiga, kita kena agihkan duit kita siap-siap. Maksudnya jangan belanjakan duit kita terus. Maksudnya bila gaji masuk, terus kita beli barang-barang keperluan, kita kena agihkan sedikit daripada gaji kita, mungkin 10% sebagai simpanan. Tolak siap-siap dulu. Itu wajib tolak ke tepi tolak ke tepi, lepas tu belanja. Jika memang betul-betul tak cukup, then at least ada simpanan. Sebab kita dah tolak siap-siap. Tapi rata-rata daripada kita tak tolak duit kita. Kita hanya belanjakan apa yang ada, kemudian tengah bulan, duit dah habis. Tak tahulah macam mana nak hidup. Okey, baik doktor. Bagaimana pula untuk mereka, ini terakhir yang mungkin tak perasan sebelum ni buat pembaziran dan banyak barang-barangan di rumah kan yang sebenarnya boleh ditukar menjadi keuntungan sebenarnya. Itu saya lah tu sebenarnya. Okey. Terasa ke? Adakah maksudnya mereka harus memikirkan sesuatu untuk menjana sebenarnya? Boleh? Ya, boleh. Kan? Boleh. Dan benda ni pun yang dibuat oleh isteri saya kat rumah. So isteri saya pun ada banyak barang dan apa yang isteri saya buat, isteri saya kadang-kadang menggunakan platform online seperti TikTok ke Carousel dan sebagainya dan menjual balik barang-barang yang kita dah tak guna. Betul. Kan ada buat daripada menyemak dekat rumah kan, baik kita jual produk-produk ini dan mendapatkan duit keuntungan untuk membina tabung simpanan kita. Ya, baik. Saya suka sebenarnya apa yang Dr. Razubi kongsikan. Memang tips ni nampak mudah tapi kadang-kadang kita tak perasan, kita tak lakukannya. Betul ya doktor? Dan tadi katanya ada satu ayat doktor tu saya suka. Beli apa yang perlu,
tangguh apa yang mahu. Okey. Kita ambil yang itu dahulu, kita cuba amalkan. Jadi, Dr. Adam Zubair, terima kasih banyak-banyak kerana kongsi dengan kami tentang soal wang, benarkah kuasa membeli semakin kurang.